Pendengar 897, saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Awal tadi adalah bunyi yang dikatakan oleh pendengar kita. Serupa, sama ataupun tidak, saya tidak pasti. Tapi katanya, di rumah yang diceritakan, beliau tinggal di sebuah rumah. Rumah di seberang tambak. Pengalaman daripada pendengar kita bukan di Singapura, penduduk di seberang tambak. Rumah teres 1 tingkat. Katanya di sini kawasan perumahan yang dia tinggal dah banyak rumah katanya banyak rumah yang dah kosong, terbengkalai. Jadi ada banyak rumah berderet-deret sebab kawasan itu akan dirubuhkan untuk pembangunan lain. Jadi sebelum beliau berpindah, jiran-jiran yang lain, rakan-rakan yang lain telah pun dipindahkan terdahulu. Semenjak kawasan itu kosong, banyak rumah yang kosong, hampir setiap malam, bukan setiap tetapi hampir setiap malam, katanya Anissa akan kedengaran seperti seekor ayam. Tapi bunyinya agak jauh. Casey, setiap kali kalau dengar bunyi itu, pada mulanya saya tak fikir yang bukan-bukan. Tapi lama-kelamaan, saya selepas dah tahu sebenarnya apakah bunyi itu, saya akan rasa takut. Jadi kenapa? Sebenarnya saudara, apakah bunyi seperti seekor ayam? Pada waktu malam, bunyinya jauh sangat. Sampailah pada suatu hari, katanya Anissa, saya ni berada dalam bilik tidur. Jadi, pada waktu yang sama, saya terbangun pada waktu malam. Malam tersebut, saya tak dengar rancangan MJ12. Sebab takut kisi. Lazimnya, saya mendengar kadang-kadang saja secara live. Pada tengah malam, kalau tidak, saya akan dengar Misteri Jam 12 hanya melalui saluran YouTube. Jadi malam tu memang tak dengar. Terbangun pukul 1 lebih pagi. Memang nak ke tandas. Bangun saja bila buka mata, dengar bunyi ayam, seolah-olah dari jauh bunyinya. Pendengar 897, bunyi ayam tersebut mula-mula sayu, jauh. Dia akan bertukar menjadi satu hilayan yang menakutkan. Saya dengar dengan jelas, kata Anissa. Bila bunyi itu bertukar menjadi hilayan, menambahkan lebih takut. Saya takkan berani untuk ke dapur, malah nak ke tandas. Dalam bilik tidur ada tandas, saya pun tak berani nak pergi, kisi. Begitu seramlah keadaan malam yang disebutkan, kata Anissa. Kadang-kadang saya kejutkan suami, tapi suami tak pernah pun dengar bunyi sesuatu yang menakutkan. Suami boleh tanya saya, mana dia dengar? Abang tak dengar apa-apa pun. Sampailah setelah beberapa kali terdengar pada suatu malam, saya dah tak tahan, memang nak terkucil. Saya bangun, pergi tandas dalam bilik. Masuk tandas, saya legakan diri saya. Setelah itu, saya keluar dari tandas. Bilik tidur saya memang gelap. Belakang katil adalah tingkap bilik. Tingkap bilik saya bukan jenis yang gelap. Jenis, kata beliau, ni putih yang clear. Jadi kami hanya menggunakan langsi untuk tutup. Pada malam tersebut, saya dengan suami tidur, langsi tolak tepi, tingkap dibuka sedikit sebab panas. Keluar dari tandas. Dalam tandas dah dengar kisi bunyi macam ayam yang saya katakan awal tadi. Saya kuatkan semangat, buka pintu tandas terperanjat. Depan tingkap bilik, di belakang katil saya, Casey, ternampak sesuatu sedang memerhatikan saya. Saya tersentak.
Lalu saya terpekik dan panggil suami. Abang! Suami saya sampai terbangun. Pendengar Ria 897. Bila suami terbangun, melihat saya yang sedang terperanjat, ketakutan. Bayangkan, suami terus menghampiri saya dan berikan bantuan. Sampai ke saat ini, Casey, saya hanya akan berpindah pada bulan November nanti. Belum tahu tarikh yang tepat. Mungkin lebih awal, mungkin akan dilambatkan lagi. Casey, deret rumah saya hanya ada 4 lagi penghuni. 3 penghuni ini rumahnya sebelah menyebelah. Ini yang diceritakan pada saya. Jadi, misal kata, contoh, unit pertama, kedua, ketiga, semua sebelah menyebelah. Yang ini semua ada penghuninya. Kemudian, unit keempat, 05, 06, 07, 080, sampailah beliau ni merupakan unit yang ke-11. Jaraknya begitu jauh. Jadi bayangkan pendengar Ria. Memang menyeramkan. Tapi apakah daya, Casey? Masa kami nanti untuk berpindah ke tempat lain. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.